Apa dia? Ha? Apa dia? Nampak tak cikgu gambar, cikgu background, cikgu apa? Nampak. Cikgu dia dekat mana tu? Ha? Apa dah? Oh, patut. Nampak macam real. Ha, tu cikgu, cikgu present. Background. Ha, aku tengok background cikgu. Lawa tak Saya background? ingat, saya ingat kan cikgu duduk dekat mana. Oh Okey, dia. lah kan. Sembang dulu sementara tunggu kawan-kawan masuk kan. Ha, mana Najmi ni? Najmi tak masuk ni. Satu, Uh, dua, tiga, empat, lima. Aslima, Nazmi Afi, Mana dia tuan uh, ni? Abah Nizam. Ha, mesej dia apa? Suruh masuk. Okay. Okey. So, bagi yang baru masuk hari ni. So, cikgu nak buat 7.2. Bukan 7.2, 7.1, masih 7.1 tapi muka surat sana 110. 110. Okey, hari tu cikgu tak terang habis pun yang ni, tapi cikgu ada terang tentang kuartil kan. Okey. Cikgu nak siapkan awak yang baru masuk ni tengok video yang cikgu hantar tu. Okey. So, kita teruskan. Okey, so kita tengok ya, cikgu dah cerita dekat awak ni kuartil pertama, kuartil kedua iaitu median dan kuartil ketiga. Okey. Okey, so kalau nak cari kuartil pertama dia 1/4. Okey, 1/4 daripada jumlah semua. Jumlah semua kita nak tahu jumlah berapa? Okey, 1/4 daripada jumlah semua. Awak tengok yang nilai yang paling banyak ni. Okey, paling tinggi ni 160 daripada 160. So, kira lah 1/4 daripada 160 dapat apa? Satu. Oh, Eddie kata ada di sini. Tak nampak Eddie. Tadi tak nampak Eddie Okey, 1/4 daripada 160 dapat apa? 40. Dapat 40. Okey, 40. 40 ni adalah kuartil pertama. Okey, awak tengoklah 40 di graf. Okey, di mana 40 di graf? Okey, 40 di graf. Tengok. Turun bawah. Berapa dapat nilainya? Apa tengok ada berapa nilainya? Nampak tak? Berapa nilai di bawah ni? Cuba kira dapat berapa? Welcome Anik. Dapat apa? Kiralah kalau 64 kan. Ada julat dia berapa ni? Okey, 54.5 hingga 59.5. Berapa julat dia? Tuan kiralah dapat berapa kat bawah tu. Okey, cikgu ambil calculator set. So, kalau kita nak tahu range dia 59.5 tolak 54.5. So, the range dia 5 kan? Okey, 5 maknanya kalau 5 ada 10 kotak, 2 kotak 1 lah. Okey, 2 kotak 1. Okey, sini 55.5, 50 apa? 56.5. Maknanya di sini berapa? 56.5, 50. Okey, 56.5, 57.5. Jadi sini berapa? Sini berapa? 68. Ya, pandai 68. Okey, so 68 lah dia punya kuartil pertama. Macam tu. Faham tak macam mana cikgu kira?
Siapa faham? Angkat tangan. Ni Afiq. Afiq faham tak Afiq? Afiq, are you okay? Syah? Syah tak faham. Aklimah tak masuk. Apa transisi mereka terus suruh masuk. Okay. So macam ni. Kalau waktu pertama Afiq diam dia tak faham lah tu. Cuba respons dia tak faham, tulis di ruang chat ke. Sekali lagi tu. Ha? Sekali lagi. Sekali lagi. Okay. Kalau nak cari kuartil pertama tu dia mesti 1/4. Okay, 1/4 daripada jumlah. Jumlah tu kalau dalam soalan ni, okay, kalau dalam soalan ni jumlah dia tak ada tau. Dia tak ada bagi dekat ayat. Tapi kita boleh tengok dekat graf. Okay, dekat graf ni kita nak tengok dekat mana ni. Dekat ni. Kan dia paling tinggi. Itulah jumlah dia sebab OGIF ni dia lombok kan. Dia lombok. Nilai paling akhir tu jumlah dia lah. Faham tak? Okay, so 1/4 daripada 160 kita dapat 40. So 40 tu kita cari daripada graf. Ni kan 40 di sini. Okay, garis putus-putus sampai kena dekat OGIF tu. Lepas tu turun bawah. Jadi nilai di bawah ni kita kira lah berapa Oh, nilai. yang tu. Jadi nilai di bawah tu dapat 68. Boleh tak? Okay, nak kira nilai di bawah ni awak tengoklah. Dia kan 10 kotak kan? Tapi range dia 5. Jadi maknanya 2 kotak ni satu lah. Okay, jadi awak kira lah. 64.5, 65.5, 66.5, 67.5. Kat sini 68. Faham tak? Jadi kuartil pertama dapat 68 daripada graf. Syah, okey tak Syah? Saya faham dah. Cuma dia daripada graf tu kan. Daripada graf tu je lah. Dia kena tengok graf. Okey? Kiranya tak ada apa-apa calculation kan kecuali yang 1/4 tu. 1/4. Daripada jumlah. Memang wajib 1/4 tu. Ya, kalau kuartil pertama memang itu je 1/4 kuartil pertama. Maksudnya 1 bahagian daripada 4 bahagian. Sebenarnya keseluruhan ni macam hari tu sudah terang dia 1 bahagian. Okey, ni kuartil pertama. Kuartil pertama kalau separuh daripada graf ni 160 bagi 2 160 bagi 2 dapat berapa? 80 kan? 80 ni median. Kuartil kedua median. Dia 1, 2 kalau 80 bagi 2. Sini kuartil ketiga. Ni kuartil ketiga. Ni kuartil keempat. Kuartil keempat tu 1 bahagian. Ni. Kuartil tu maknanya apa dalam bahasa Inggeris quadrant quadrant. Dia macam bahagian lah. Okey? 1 bahagian pertama, bahagian kedua, ketiga, keempat. Semua ada bahagian 4. Jadi kalau kuartil pertama yang cikgu birukan ni, maknanya bahagian yang pertama. Okey, kemudian yang cikgu kuningkan bahagian kedua, kuartil kedua. Tapi yang kedua kita tak sebut kuartil kedua, kita sebut median. Okey? Yang ini kuartil ketiga yang cikgu hijaukan tu. Okey? Selalu 3 benda ni lah tapi daripada graf bahagian tu. Okey? Faham tak? Boleh? Boleh. Alhamdulillah boleh. Okey, siapa dah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeay! Penuh hari ni. Seronoknya. Okey. So kalau Afiq okey tak Afiq? Untuk kuartil pertama? Okey. Okey. Okey, itu untuk kuartil pertama. Untuk A. Silap pakai highlight pula. Untuk A.
Okey, untuk B, dia tanya median. Median tu ialah kuartil kedua. Median, kuartil kedua, dia kita tak sebut kuartil kedua tapi kita sebut median. Median tu ialah 1/2. 1/2 daripada jumlah 160. So dapat berapa? Dapat apa? Kira lah. Kira pakai kalkulator. Congak pun dapat kan? Potong 1, potong dapat apa? 80. 80. So kita dapat 80. Okey, jadi kuartil kedua ataupun median, kita tak sebut kuartil kedua, median. Kita nak cari median daripada graf. Okey, awak tengok cikgu padam, cikgu pakai highlight kuning. Okey, cikgu pakai highlight kuning 80 kan. Garis putus-putus turun bawah, dapat berapa? Dia kena macam tu lah. Okey, sana. Cikgu pakai, sekarang cikgu pakai biru lah. Okey, garis putus-putus sampai kena graf. Lepas tu turun bawah. Yang ni senang kira sebab dia dapat tepat kan. Dapat apa nilai dia? Apa? Nilai di bawah tu. Ni. Berapa? 74.5. 74.5. Itu untuk nilai median, jawapan untuk B. Faham tak? Siapa faham kan? Kelima faham tak kelima? Cikgu, 1/2 tu sebab dia nak cari tengah-tengah kan? Ya. Kita kena tengok daripada graf. Boleh nak? Kelima okey tak kelima? Nak kelima? Mana? DJ tadi DJ ada Muhammad Danish. Tak nampak DJ. Okey, Najmi okey tak Najmi? Najmi cikgu Jamiah cari, Najmi dengan Afiq tak pernah masuk dalam BM. Okey. Okey. Masuklah BM. Saya cikgu Ampun. Apa ada masalah data kita cikgu? Nak belajar kan? Kok lampu tak pakai wifi tapi hampa duk beli data tak cukup, tak ada duit. Cikgu panggil kelima. Lain tak okey kan kelima? Tak adalah cikgu. Okey, kalau awak ada masalah data untuk belajar, beritahu kat cikgu. Kau nak beli data tak ada duit dah. Duit untuk makan je ke? Bagi tahu kat cikgu. Cikgu boleh bantu, cikgu bantu. Okey, so kenapa kata 5 ni? Tak boleh lah. Sebab selipar hampa pun boleh tahan Jadi hampa tak boleh sendiri-sendiri Kalau hampa tak dengar cakap cikgu, susah Cikgu ada buat macam tahun lepas kan, cikgu ajar 5 RKS. Adalah beberapa orang yang agak lemah dalam matematik lah. Tapi dia yang tak lemah rajin masuk kelas cikgu. Yang lemah tak mau masuk. Jadi cikgu target semua dapat A tapi tak boleh dapat. 2 orang tak dapat. Tapi walaupun tak dapat, dia orang taklah teruk dapat B. Patutnya macam dia orang KSSM tu dia orang boleh dapat A lah untuk RKS. Jadi awak dengarlah, cuba ikut apa yang cikgu minta tu kan. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah awak boleh dapat. Jadi awak follow je. Kalau awak ada masalah ke apa, PM cikgu, bagi tahu cikgu. Ataupun tulis je masa awak isi kehadiran tu kan cikgu suruh isi link tu. So hampa isilah kehadiran tu. Ada kan ruang perasaan awak ke ataupun awak nak tulis apa-apa lah kat situ, boleh je cikgu baca kan. Okay. Okay, so kita teruskan C. Okay, C kuartil ketiga. Kuartil ketiga dia adalah 3/4. Yang ni memang tetap. Kalau kuartil ketiga mesti 3/4 daripada jumlah keseluruhan 160. Dapat apa? Dapat 120. Okay, so sekarang kuartil ketiga, kita nak tahu kuartil ketiga, kita tengok dekat graf. Dia mesti dekat graf. Saya nak cuba padam. Padam tu, nanti hampa pening, banyak sangat conteng-conteng.
Okey, kuartil ketiga ni, tengok daripada graf kita dapat 120. Okey, Pak CY tu kita tengok 120, garis putus-putus sampai kena dekat graf ni. Dia tak kena tepat, senang kira. So, berapa nilai kuartil ketiga? Ya, bagus Anik. Anik semakin hebat. Okey, so 79.5. Okey, itu kuartil ketiga. So, faham tak tentang kuartil ni setakat ni? Kuartil pertama, kedua, median dan kuartil ketiga. Siapa faham? Angkat tangan. Afiq tak faham lagi Afiq? Afiq faham tak? Okey. DJ okey tak DJ? Okey cikgu. Alhamdulillah. Okay, so kita tengok D. D dia nak apa? Persentil ke 35 tu kan? Okay, persentil ke 35. Persentil ni ialah peratus. Okay. Dia kata ke 35. So yang D tu 35 per 100 lah. Sebab dia nak persentil ke 35. Daripada jumlah keseluruhan. So dapat berapa? Cuba kira. Okay, so kita dapat 56. Okay, jadi persentil kita guna simbol P, 35. Okay, dia kata 56. Okay, kita tengok dekat graf 56. 56 mana 50? Sini 50. Kalau 56, ni ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah, yang inilah 56 kan. Garis putus cikgu besarkan. Okey, 56. Okey, ni 50. 52, 4, 6, 8. Okey, 56 di sini. Okey, ni 56, ni 50. Okey, garis putus-putus. Garis putus-putus. Turun bawah. Turun bawah dapat berapa nilai di bawah tu? Kira nilai dia berapa? Cikgu besarkan lagi. Nilai di bawah yang cikgu bulatkan tu bukan bulatkan. Nilai di sini. Di sini berapa? Yang cikgu buat tanda soal tu. Cuba kira. 69, 69.5, 70.5. Maknanya 70. Ya tak? 70. Betul 56. Betul lah. Berapa? Berapa apa dapat tu? Siapa dapat? Jadi, dapat tak ini? 56, kita kira tadi, persentil dia 70 ni. Betul kan 70? Ni. Cikgu besarkan lagi, kau nampak tak nampak? Okay, sini 56. Ini adalah 70.5. Yang cikgu besarkan lagi, kau nampak tak nampak? Okay, dia 2 kotak jadi 1. Sini jadi 70.5. 1 kotak 0.5 maknanya 71. Ya, Anik bagus ni. Okey, nampaknya Anik semakin mantap. Okey, ya, orang lain faham tak? Faham tak faham? Siapa faham angkat tangan? Siapa tak faham bagi tahu. Cikgu tak faham, boleh korang cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Afiq macam mana Afiq? DJ dah angkat. Okay.
Okey. Okey. Najmi okey, Najmi. Okey. So, kalau persentil macam tu, persentil, kalau kuartil, awak kena ingat kalau kuartil pertama 1/4, median 1/2 daripada jumlah Kalau kuartil ketiga 3/4. Tapi kalau persentil tu peratus. Jadi peratus yang dia sebut tu 35 per dengan 100 daripada jumlah. Kita dapat 56. Tapi 56 tu bukan jawapan dia. Jawapan dia kena ambil daripada graf. Bila kita buat garis betul-betul sampai dekat graf yang give ni, yang bentuk macam S ni, kena dekat dia turun bawah, tengok nilai di bawah tu. Kira betul-betul berapa nilai di bawah tu. Kena pandai kira lah. Dua kotak satu ke ataupun satu kotak 0.5 ke dalam situasi ni, satu kotak 0.5, dua kotak satu lah. Okay, so nilai dia kita akan dapat 71. Okay, let's see untuk E. E tu persentil ke 65. Persentil ke 65 maknanya 65 per 100. Darab 160. Okay, so kita dapat berapa? Kira. 104 Anik kata, bagus Anik. Okey, orang lain kira lah. So P untuk 65 tu kita tulis kecil. P tu untuk persentil. So sekarang ni kita tengok dekat graf 104. Di mana 104? Okey, 104 dekat graf paksi Y. Okey. So 104 di mana? Okey, kalau sini 110. Makna 104, 24. Okey, sinilah. Okey, so 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buat garis putus-putus. Okey, lepas tu turun bawah. Kena je turun bawah. Turun bawah. Berapa dapat nilai di bawah tu? Okey, saya berkira dapat apa? Tengok paksi X dia, berapa nilai paksi X dia tu? Tak nampak cikgu besarkan lagi. Saya berkira dapat apa? Garis putus-putus oren di bawah. Nilai dia berapa? Bagus Aflima, 77.5. Okey, kita dapat 77.5. Tu jawapannya. Macam tu. Faham kan? Dia faham tak? Afiq, boleh faham Afiq? Najmi? Syah faham. Okey. So senang kan? Okey, so kalau persentil ke 95, jadi 95 per 100 darab 160 dapat apa? Dapat 152. Okey, 5 bagus. Okey, so 152 kita cari daripada graf. Okey, cikgu padam dulu yang ni. Jawapan dia bukan tengok dekat graf, dia tengok yang awak kira tu lah. Okey, so apa dia tadi? 152. 152 di mana 152? Okey, 152 kat atas lagi. Okey, 152. 2 di sini. Okey, so kita buatlah garis putus-putus. Okey. Lepas tu turun bawah. Dia kena je graf tu baru turun bawah. Okey, so dia turunlah bawah. Tengok berapa nilai yang di bawah dia tu. Okey, kita dapat apa ni? Agak-agak awak berapa tu? Berapa? 85. Ya, bagus lah ni. Hebatlah ni. Mantap. Abang Sado mantap.
So persentil ke 95 adalah 85. Okey, so untuk soalan 2 awak buat sendiri dekat kelas kit ikut link. Ha. So faham kan yang tu kan? Okey. So kita tengok yang ini pula. Soalan ni tolong baca, siapa nak baca? Apa volunteer nak baca? Ada tak? Mana? Najmi baca, Najmi. Najmi? Determine the range and the inequality range of the following data. Number 1, the frequency table and Ogive show the distribution of allowance received by staff in a company. Okay, thank you, Najmi. Okay, so the allowance dia dah bagi dekat kolom sebelah kiri, bilangan number of task sebelah kanan. Okay, so dia juga bagi Ogive, maklumat diberi. Okay, so sekarang ni dia suruh kita kira range. Okay, macam mana nak kira range ni? Okay, nak kira range ni awak dia kena ambil sempadan atas. Sempadan atas, bukan sempadan atas, dia kena ambil nombor bahagi 2 lah. Kita nak cari julat ni kena, bukan. Sempadan atas, sempadan bawah tolak sempadan atas, macam tu. Okay. So, kalau nak cari range, julat ni ataupun range, sempadan bawah, sempadan bawah ke? Saya cikgu pun lupa benda ni. Sana. Cikgu hampa lupa. Tak bagi dekat nota sana. Kalau kita nak cari range, sana. Edi ingat tak Edi? Apa sempadan ni? Tengok hampa dia lupa. Okey, sempadan, mana sempadan? Okey, bukan. Kalau nak cari julat, takut silap kan, jadi kena rujuk. Cikgu hampa ni dia lupa. Okey. Okey, julat, kalau kita nak cari julat ataupun range, okey, range mid of highest class, okey. Mid of highest class tolak dengan midpoint. Bukan mid kan, midpoint lupa. Midpoint, midpoint of the lowest class. Itu dia punya formula dia. Okay, so formula tu tak pasti diberi ke tak untuk KSSM ni. Rasa dia kena hafal, yang dia kena hafal. Okay, so macam mana nak buat ni? Okay, midpoint of highest class. Kelas yang tertinggi ialah yang ini kan. Kelas yang terendah yang cikgu pinkan ni. So, macam mana kita nak kira? Kita kira lah kita tambah bahagi 2. Midpoint kan tambah bahagi 2. So kalau nak kira siap-siap pun boleh, tapi sini cikgu tulislah jalan kerja. 100 tambah 109 bahagi 2. Okey, tolak 50 tambah 59 bahagi 2. So berapa? Nilai dah kira. Dapat apa?
75 je. Dia 75 lah. Sekejap. 75 kan? 50. 50. 50. Kena tekan kalkulator tak kurang tu kot. Terus tekan balik. Okay, so tak pening kan? Tak pening kan? Okay, boleh tak? Okay, itu untuk range ataupun julat. Sekarang ni kita nak, soalan tadi dia nak apa? Soalan tadi dia nak range, dia nak apa, tentukan julat dan julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Julat antara kuartil, ini julat saja ataupun range saja. Tapi kalau interkuartil, julat antara kuartil itu ialah interkuartil range. Okay, cikgu buat kat tepi ni lah, cikgu tak ada ruang. Oh, si mana dapat 75? 75? Tiga kali lah. Tak kurang kot. Si kurang tu. Semua si kurang. Masa cikgu buat tu sedikit. Ya apa? Ni, Han tu tengok dekat kalkulator tu, atas tu menyala satu ke menyala banyak tu? D je, dia menyala D je. Jadi je tu. D. Ya betul. Saya tekan kali ke 5. Tu 100 tambah 109 kan? Betul tu kan? Okay. Okay, interquartile range. Okay, Betul. Dapat yang juga. Dapat 75. Hai. Cikgu rasa Syah, tekan sama-sama dengan cikgu. Okay, buka kurungan. Dua kali kurungan. Buka kurungan tu 2 kali sebab nak buat sekaligus. Okay, buka kurungan. 100 tambah 109 tutup kurungan bahagi 2 tutup kurungan, tolak, buka kurungan 2 kali 50 sebab nak buat sekaligus kan, tambah 59 tutup kurungan bahagi 2 sama dengan dapat 15. Ataupun Syah kira satu-satu Syah. Salah tu. Tak apa, sekarang masalah tak apa boleh belajar. Buat yang biru dulu, lepas tu Syah buat yang kuning. Baru tolak. Okey. Okey, kalau tak mau tekan sekaligus, awak buat yang biru dulu. Dapat, tulis. Lepas tu buat yang kuning, dapat, tulis. Lepas tu baru tolak. Yang biru tolak yang kuning. Macam tu. Okay, biasa yang tu biasa berlaku. Sekarang pembelajaran jadi ambil pengajaran lah. Okay, so let's see interquartile range. Interquartile range ni ialah kuartil ketiga akan tolak dengan kuartil pertama. Itu memang formula. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi kita kena carilah kuartil ketiga dengan kuartil pertama daripada graf dulu. Macam tadi. Okay. So kita nak cari daripada graf macam tadi. Okay, kita cari kuartil ketiga dulu kan. Kuartil pertama pun tak apa. Kuartil pertama dulu pun tak apa. Kuartil pertama ialah 1/4 daripada jumlah. Jumlah sekarang 60. Nak dapat daripada mana tengok sini. Ni paling tinggi. Okay. Okay, jumlah dia dapat berapa? Kira. Panas lah pula, Saidna. Apa? 15. Betul, 15. Okay, so kuartil pertama ni nilai dia daripada graf, kita tengok 15 di sini, garis cikgu besarkan, tak nampak.
Okey, di situ 15 garis putus-putus sampai kena turun bawah. Berapa nilai dia? 60. Ya ke 69, 69 boleh lah. Buku dia kata 68.5. Betul tak 15? Cikgu 15 tu. Ni sini 5, 10, sini 15. Betul lah. Lepas tu, betul lah dia kena sini. Buku dia bagi 68.5. Tapi cikgu rasa tak apalah, dia ikut apa yang kita dapat tu. Okay, so kita dapat 60. Kita dapat apa tadi? 69 Betul tak ni? 59, 60, 60. 60.5, 60 point. Saya kira balik. Betul lah. 69. Okay, tak apa. Okay, so sekarang ni kita cari kuartil ketiga pula. Okay, kita cari kuartil ketiga pula. Okay, kuartil ketiga 3/4 daripada jumlah dapat berapa kira? Berapa? Dapat dia akan 63/4 daripada 60. 45. Okey, 45. So kuartil ketiga dia kita dapat, kita tengok dekat graf 45 di mana 45. Kita tengok graf 45 di sini 45. Okey, garis putus-putus. Cikgu besarkan lagi. Garis putus-putus sampai dekat sini. So dapat berapa tu? Berapa nilai dia? Ah, 88.5. Betul. Okey, awak kira yang bawah tu? Cikgu yang awal tu 68 semua juga. Yang awal tu betul tak, Eddie? Jawapan cikgu betul satu. 68. 5. Sebab dia naik satu-satu. Okey. Okey, apa kuartil ketiga tadi? 88.5. So sekarang ni macam mana nak kira? Kita kira kuartil ketiga. Kuartil ketiga kita dah dapat tadi 88.5 tolak dengan 68.5. So dapat berapa nilai interkuartil range tu? Kira ni. Ya betul, dapat 20. Faham tak? Apa faham angkat tangan? Okey, Afiq tak Afiq? Dia sama je kan macam tadi tu. Kalau kuartil yang pertama tadi juga kan? Sama je kan? Ya, sama je. Cuma bila nak cari interkuartil, mesti kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Itu memang formula dia. Kalau nak cari jumlah antara kuartil atau interkuartil, kuartil ketiga mesti tolak kuartil pertama. Boleh tak? Okey. Kalau kuartil kedua? Tak ada. Itu tak ada. Tak pernah. Okay. Tak pernah keluar soalan macam tu dan tak pernah tanya lah. Kalau dia tanya jumlah antara kuartil atau dalam bahasa Inggeris dia interquartile range, mesti kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Sebab tu kita kena kira kuartil pertama, kuartil ketiga. Okay, dan kena ingatlah kuartil pertama ni 1/4. Kuartil ketiga 3/4 daripada jumlah. Tapi bukan sampai situ, kena tengok pula daripada graf nilai yang dekat CX tu. Okay. Okay, so cikgu harap faham yang itu. Okay, so nombor 2 ni try buat dekat kelas sikit nak. Okay, nombor 3 ni pun yang seterusnya 7.2 sukatan serakan ni nak hitung mean.
Okey, kekerapan ni jumlahkan je lah. Terus jumlah sekarang yang ni. Yang cikgu birukan ni. Dapat berapa? Sebab yang ni cikgu kena ajar sebab cikgu nak ajar variance dengan sisihan piawai. Standard deviation dengan variance. 30, ya betul. Jadi jumlah kan dalam bahasa matematik sum tu simbol dia macam tu. F untuk frekuensi, jumlah untuk frekuensi kan. Kekerapan dalam bahasa Inggeris. Okay, so jumlah dia 30. Okay, so sekarang ni titik tengah. Macam mana nak kira titik tengah? Titik tengah tu awak kira, awak tak tulis satu-satu pun tak apa. Terus kira dekat kalkulator. Ikut cikgu macam mana nak kira. Ni ambil nilai 80, tekan dekat kalkulator 80 tambah 84 sama dengan, tekan sama dengan dulu. Kemudian bahagi 2. Dapat 82. Faham tak Syah? Boleh tak Syah? Faham cikgu. Yang ni saya faham tu. Tak payah tulis penuh-penuh dekat graf tau. Kira terus ya, serabut tulis penuh-penuh. Kau bagi tahu cikgu ni. Yang kedua ni apa titik tengah dia. Kita kena buat sama-sama yang ni sebab nak acak variance. Okay, yang kedua apa dia titik tengah dah? 87. 87. Betul? 92. 92 lagi? 97. 97 lagi? 102. 102. Lepas tu? 107. 107. So X ni, ini untuk midpoint. Okay? X tu untuk midpoint. Yang ini X ni midpoint tu kena kuasa 2. So bagi tahu cikgu, bila kuasa 2 dapat apa? 6,724. Okay, lagi? 7,569. Orang lain pun kira juga tau. Sebab matematik ni awak tekan je kalkulator. Nanti awak tak dapat pula. Apa tu? 8,464. Ya, bagus. Semua orang kena tekan kalkulator tau. Okay, kemudian? 9,409. Afiq dapat tak Afiq? Macam mana cikgu kira ni? Syah kira ni. Okay. Seterusnya? 10,404. Dan yang terakhir sekali ialah 11,449. Ya, bagus. Okay, yang fx ni pula ialah frekuensi darab dengan midpoint. Jadi darablah ni yang frekuensi ni, kotak frekuensi ni darab dengan kotak yang cikgu hijaukan tu. Jadi 4 darab 82 dapat apa? Empat ni darab dengan 82. Dapat apa? Ha, 3, 2, 8. Okey, sekarang ni 1 darab 87 dapat berapa? 87. Lepas tu yang ni kosong lah kan? Dah ada apa-apa darab kosong dapat kosong kan? Lepas tu 5 darab 97 dapat apa? 4, 8, 5. Lepas tu 102 darab 12 dapat apa? Ya, 1, 2, 2, 4. 2 tu ada 2 je ya. Okey ni. Okey, kemudian 8 typo Okey. 8 darab 17
Dapat berapa? Ya, 8, 5, 9. Boleh faham macam mana cikgu kira? Okey, sekarang ni kita nak buat yang sebelah ni. Cikgu pakai warna apa? Biru lah. Okey. Yang cikgu kuningkan ni. Yang cikgu kuningkan tu darab dengan yang ni. Yang kuning tu darab. So dapat apa? Habak main. Habak main kat cikgu check. Cikgu. Yang paling 9 tu 856. Oh, lupa. Cikgu nampak. Okey, lupa nak kira jumlah sum dia. Fx dia ialah 29. Yang tu lah edit tu kan? Betul lah. Saya cakap yang tu cikgu, yang atas tu 859. 859. Dia 856. 856, okey. 856. Lepas tu kalau hangpa tambah semua tu, sum of frequency times midpoint dapat 2980. Okay. So kita tengok yang sebelah sini pula. Yang kuning, darab kuning pula. Okay, hangpa tengok 4 darab 6724 dapat apa? Hangpa kira apa mai kat cikgu. Okay, terima kasih dia bagi tahu. Betul. Apa-apa? Ya, 26896. 26896. Ros okey tak Ros? Akhlima? DJ? Anda tidur ke anda masih ada di sana? Okey cikgu. Kami tak ada cikgu, dia kata internet dia teruk. Oh, internet teruk Yus okey tak Yus? Akhlima pakai internet apa Akhlima? Saya sekarang ke saya pakai wifi Yes kot tu silap saya. Oh. Okey. So dapat seterusnya tu apa kira lah. Tahu kan nak kira kan? So kalau apa kira apa tulis kat ruang cek tu. 7569 darab tahu kan kira kan? 047 045 124 848 91 592. Darab lah kan yang kuning tu. Yang ni kuning ni, darab kuning ni. Ni darab dapatlah sana, dekat petak sana. Okey, kemudian jumlahkan semua yang dah kira. Okey, jadi bila kita jumlahkan, tebal no. Okey, bila jumlahkan Fx kuasa 2, awak akan dapat 297950. Okey, so dah lengkap yang ni. Ingat kadang-kadang dia tak bagi jadual ni. Jadi apa benda yang nak dibuat dalam jadual ni kena ingatlah. Okey, benda yang dia selalu bagi yang ini. Kemudian frekuensi ni kadang-kadang kena kira masuk dalam. Okay, kena ingatlah lepas frekuensi F, lepas tu X. Lepas tu X tu kahwin 2. Lepas tu F pula kahwin dengan X. Lepas tu F kahwin dengan X kuasa 2 pula. Sampai kena ingatlah benda yang perlu dibuat dalam jadual. Okey, sekarang cikgu nak ajar apa? Cikgu nak ajar tentang min. Okey, min macam mana nak cari min? Cikgu tak pasti formula ni diberi tak, tapi dalam AMAT dulu dibagi min simbol dia X ada tanda kat atas ni. Simbol min macam tu. Kemudian formula dia ialah sum of frequency times X divided by sum of frequency. Okay, so kita tengoklah daripada jadual jumlah untuk Fx. Jumlah untuk Fx yang warna oranye tu ialah 2980 bahagi jumlah ni. Okay, so 30. So dapat apa kira? Kira dapat apa?
9.3333333. Banyak 99.3333 kg. Okey, nak tulis boleh tak tulis boleh kg tu. So seterusnya cikgu nak cerita tentang variance. Variance ni pun kalau formula tak diberi kena hafal. Jadi apa formula variance ialah sum of f yang ni yang cikgu tulis ni per dengan okey, tolak dengan x. Macam tu. Okey, so kita gantilah ni cikgu hijaukan ni hijaukan ni, ini adalah itu. Okey. So dia adalah 297950. Jumlah EF tu 30. Jadi tolak dengan yang ini kena tengok yang ini min kuasa 2. Min kuasa 2 yang kita kira tadi dekat soalan A tadi. Dekat okey, jadi yang kita kira dekat soalan A tadi kita dapat 99.3333 kuasa 2. Ambil sekurang-kurangnya 4 angka bererti lah. Okey, apa-apa supaya nilai dia lebih tepat. Dia lagi banyak, belakang dia tu lagi tepat. So dapat berapa? Try hampa tekan kalkulator. Ya, dapat 64.5622. Semua orang dapat tak? Okey, paling sikit 4 angka bererti lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia bagi dalam buku dia bagi 6. Okey, okey. Ni dia bagi lebih. Tak apa extra kan. Okey, so sekarang faham variance faham, min faham tak? Apa faham kat tangan? Kalau tak faham tanya. Bagi tahu, tulis orang simbang. Okey, so seterusnya CCH awal atau standard deviation. Okey, standard deviation formula dia. Okey, formula untuk standard deviation. Standard deviation. Okey, simbol dia macam tu. Dia beza dia dengan variance. Variance dia ada kuasa 2, tapi standard deviation dia tak ada kuasa 2 atas dia tu. Tapi dia ambil daripada, dia ada kaitan dengan variance. Okey. So dia macam tu. Sebab apa dia tak ada kuasa 2 tu? Sebab dia dah bawa pergi belah kanan. Jadi ambil lah variance tu, letaklah dalam rumah ni. Okey, 5622. So dapat berapa? Kira. Apa-apa. Punca kuasa 64.5622. Dapat apa? Okey, kita dapat 8.0351 kg. So untuk soalan nombor 2 cikgu harap hampa buat sendiri dalam kelas kit. Okey, tapi siapa yang masalah sangat nak line dia, awak boleh buka buku teks ataupun cuba dalam buku nilam. Tapi apa jawapan dah ada dekat buku nilam kan. So awak cubalah buat. Okey, cikgu harap kalau ada apa-apa masalah tanyalah. Boleh tanya dengan kawan-kawan, buat Google Meet dengan kawan-kawan pun okey. Okey, so cikgu rasa sampai di sini saja. Kita jumpa lagi insyaAllah next time. Nak tanya, Ahad ni nak kelas ke nak rehat? Ahad pukul berapa? Macam biasalah pukul 10:30. Macam mana? Nak ada kelas ke nak rehat?
Sebab bukan kami yang join kelas-kelas lain pun. So kami macam tak tahu lah ikut cikgu. Kalau cikgu nak buat, okey je. Kalau cikgu tak apa pun, tak apa. Mungkin mereka yang lain Okay. tak nak join. So cikgu buat Okay. So, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima Terima kasih kasih, cikgu. cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Cikgu. Cikgu. Sama. Cikgu. Okay, sama.